3, 2, 1, let's go. Pada zaman dahulu, terdapat seorang hulu balang yang sangat gagah dikenali dengan nama Badang. Dia merupakan pengikut Raja Singapura Sri Ratnawikrama. Berita mengenai Badang sampai ke benua Keling. Rajanya menitahkan hulu balangnya, Nadi Bijaniakra, untuk bertanding dengan Badang kerana tiada seorang yang dapat mengalahkan Nadi Bijaniakra di benua Keling. Pergilah engkau bawa pahlawan aku ini ke Singapura dengan 7 buah kapal itu. Lawan olehmu, hulu balang Raja Singapura itu bergusti. Jikalau pahlawan alah olehnya, maka isi 7 buah kapal ini berikan akan taruhnya. Baiklah, tuanku. Beliau pun berangkat ke Singapura dengan 7 buah kapal sebagai taruhan. Setelah sampai di Singapura, maka seseorang telah memberitahu kepada Sri Ratnawikrama bahawa ada hulu balang dari benua Keling mahu berlawan dengan Badang. Juga diberitahu bahawa beliau membawa 7 buah anak kapal sebagai taruhan. Mari kita berlawan dengan mengangkat batu ini. Barang siapa tidak terangkat, maka dia yang kalah. Baiklah, tuan hamba mulakan dulu. Batu yang diangkat oleh Nadi Bijaniakra hanya separas lutut sahaja. Sekarang, tuan hamba pula angkatlah batu itu. Baiklah. Batu itu pun diangkat dan dilambung-lambungkan. Maka taruhannya itu diberikan kepada Badang kerana kekuatan Nadi Bijaniakra tidak dapat menandingi kekuatan si Badang. Maka berita kegagahan Badang yang tiada tandingan juga didengari di Perlak. Bahawa hulu balang Raja Singapura terlalu gagah. Badang namanya. Tiada ada 2 taranya pada zaman ini. Raja Perlak juga menaruhkan pahlawannya yang terkuat bernama Benderang. Tuanku, masakan Badang gagah dari yang diperhamba. Jika dengan sabda tuanku supaya yang diperhamba pergi ke Singapura itu melawan Badang bermain. Maka, Raja pun mengarahkan Tun Pepatih Pandak membawa pahlawan Benderang melawan Badang. Setelah berhari berlayar, maka sampailah Tun Pepatih dan Benderang di Singapura. Tun Pepatih terus menghadap Raja Singapura untuk memberitahu mengenai pertaruhan itu. Tetapi, kali ini taruhannya ialah sebuah gudang. Lalu dipanggil Badang menemuinya. Badang yang datang pun menyuarakan kerisauannya yang dirisau tidak dapat mengalahkan Benderang
kerana nama benderang sangat masyhur dan dikenali di banyak negeri. Badang pun mencadang untuk membuat majlis. Dengan itu, dapat menguji kemampuan benderang. Benderang pun pergi mendekati badang. Lalu, benderang menguji kekuatan badang dengan meletakkan pehanya di atas peha badang dan ditekan dengan sekuatnya. Namun, badang dapat mengangkat pehanya sekaligus mengangkat peha benderang. Badang pun melakukan perkara yang sama pada benderang, namun benderang tidak dapat menggerakkan pehanya. Tiada satu pun yang hadir pada malam itu tahu pasal kejadian itu. Setelah itu, benderang pun menemui Tun Perpatih Perlak lalu ingin mengundur diri kerana katanya badang terlalu kuat. Jikalau dapat dengan bicara Tuan Hamba, janganlah hamba diadukan dengan badang itu. Jikalau tiada berlawan oleh hamba, kerana pada pandangan hamba, ia terlalu perkasanya. Baiklah, mudah juga hamba membicarakan dia. Di pagi itu, Seri Ratna Wikrama menanyakan pada badang, "Dapatkah engkau melawan benderang itu?" Tuanku, jikalau dengan daulat tuanku, dapat patik melawan dia, tuanku. Baiklah. Maka Seri Ratna Wikrama pun menitahkan untuk mengadukan benderang dan badang. Namun, Tun Pepatih Pandak menghalangnya lalu berkata, Tuanku, pada bicara patik janganlah ia kita adu, kerana jikalau Allah salah seorang, takut menjadi mufarik tuanku pada paduka baginda. "Benarlah seperti kata Tun Perpatih itu." Setelah itu, Tun Perpatih memohon kembali ke Perlak. Seri Ratna Wikrama mengirimkan sepucuk surat untuk Raja Perlak. Selepas itu, surat itu telah dibaca dan didengari oleh Raja Perlak. Baginda sukacitanya dengan kandungan surat tersebut. Baginda bertanyakan kepada Tun Perpatih apa yang berlaku antara benderang dan badang. Tun Perpatih menceritakan hal sebenar kepada baginda tentang benderang dengan badang berkenaan dengan mereka minum sejenis minuman. Setelah itu, kedengaran berita berkenaan badang sudah mati dan ditanamkan oleh orang diburu. Berita itu juga diketahui oleh Raja Benua Keling, maka dikirimkan oleh Raja Benua Keling nisan batu dan inilah nisannya yang ada sekarang di buru itu. Sekian berapa tahun, Seri Ratna Wikrama mempunyai 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Salah seorang anak lelaki baginda bernama Damya Raja. Baik hati sikapnya dan parasnya bagai tiada tandingan pada zaman itu. Apabila sudah besar, Damya Raja berkahwin dengan anak perempuan Tun Perpatih bermuka berjajar. Tahun pun berlalu. Baginda Seri Ratna Wikrama mangkat dan digantikan oleh ananda Damya Raja untuk mentitah kerajaan. Setelah itu, isteri baginda Damya Raja pun mengandung dan melahirkan apabila sudah cukup bulan. Bayi tersebut dinamakan Raja Iskandar Shah.